Assalamualaikum. Pilihan Raya Waalaikumsalam. Umum ke-15 Malaysia tahun ini adalah yang paling kontroversial dalam sejarah. Malah lebih penting daripada PRU 14 4 tahun lalu yang meruntuhkan kerajaan Barisan Nasional UMNO. Namun kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya dapat bertahan 22 bulan. Sejak itu percaturan politik dan tengkarah lompat parti turut meruntuhkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya 17 bulan dan kemudian kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri bertahan hanya 14 bulan. Ketidaktentuan arah hala tuju kerajaan inilah yang mendorong Barisan Nasional mendesak supaya Parlimen dibubarkan walaupun terdapat risiko hujan dan banjir sekarang ini. Namun setelah 14 hari berkempen, belum ada petanda jelas parti mana yang akan menang dan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri ke-10. Untuk membincangkan isu-isu panas ini, kami telah mengundang Datuk Dr. Ramalan Yunus, seorang penganalisa politik, Encik Nur Azmir Zakaria, seorang peguam, dan Encik Azrul Azwan, seorang usahawan. Mereka mempunyai pendirian berbeza kerana menyokong 3 buah parti politik yang berlainan arah yang sedang cuba membentuk kerajaan baru. Terima kasih kerana bersama kami. Boleh kita bincangkan tentang isu pertama. Menurut beberapa kajian, terdapat kajian yang agak sahih menunjukkan Pakatan Harapan sedang mendahului Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di Semenanjung. Ada yang mengatakan Pakatan Harapan akan mendapat sekurang-kurangnya 100 undi di Semenanjung. Adakah kajian ini boleh diyakini dan jika iya, mengapa? Boleh kita mulakan dengan Datuk Dr. Ramalan dulu. Kalau bagi pandangan saya, selama ni saya melihat memang ada pertembungan yang sengit lah di antara BN dengan Pakatan Harapan. Saya ramalkan lebih kurang 50-50. Dan kalau ada pihak yang mengatakan kalau di Semenanjung saja PH boleh dapat 100, itu memang ada kemungkinan, saya tak nafikan. Kan? Dan kalau Barisan Nasional pula, saya tak jangka dia orang mampu dapat sampai 100 di Semenanjung saja. Itu kalau 100 di Semenanjung untuk PH, besar kemungkinan dia orang boleh dapat. Sebab kelebihan Barisan Nasional nanti adalah di Sabah dan Sarawak. Sebab hubungan BN dengan GPS di Sarawak dan GRS di Sabah. Dan saya juga menjangkakan selepas PRU 15 nanti, kemungkinan warisan pun akan menyertai Barisan Nasional. Itu jangkaan awal. Jadi ini akan membolehkan Barisan Nasional menguasai Parlimen dengan 120 hingga ke 130 kursi. Itu jangkaan saya. Saya cenderung untuk lihat kepada kajian yang mana dibawa oleh beberapa badan kajian ni lah. Dan kalau saya secara personally, saya amat menantikan satu kajian yang dibuat oleh Ilham Center. Sebab Ilham Center ni, setakat yang saya lihat daripada kajian-kajian yang Ilham Center buat, dia banyak orang kata apa, dia bebas dan dia dia transparent dan dia agak tepat. Sebagai contoh, macam kalau kita lihat di Melaka dengan Johor, macam di Melaka dengan Johor memang Ilham Center menyangkakan Barisan Nasional menang selesa dan sebab-sebabnya telah diberikan dan berapa kerusi yang bakal dimenangi juga telah disebutkan dalam kajian mereka. Dan menariknya, apa yang mereka jangkakan tu memang hampir tepat. Sebagai contoh, kalau di Johor, masa pilihan raya negeri Johor, mereka menjangkakan BN menang 35 kerusi. Dan akhirnya BN menang 40. Dan seperti di Melaka pula, mereka menjangkakan BN boleh kekalkan sekurang-kurangnya 17, lebih kurang 17 kerusi. Dan akhirnya terbukti Barisan Nasional menang sebanyak 21.
Dan untuk kali ini, saya memang menantikan kajian Ilham Center, dan kajian Ilham Center dia baru keluar dalam tempoh sejam tadi. Dan sebelum ni ada banyak tersebar, macam doktor tahulah, memang terlibat dalam media, tersebar macam-macam nama-nama pihak yang mengkaji itu, dan tapi mereka menafikan. Sebenarnya tidak ada satu pun, sebenarnya saya rasa mungkin lebih kepada perang psikologi lah. Tapi untuk hari ini, Ilham Center telah mengeluarkan kajiannya dan menjangkakan Pakatan Harapan memenangi 86, BN 51 dan Perikatan 25 kursi. Itu apa yang dijangkakan oleh Michael. Walau apa pun yang jelas ialah PH sedang mendalui lah. Mengikut kepada kajian begitulah. Dan saya agak terkejut sebab saya menjangkakan, sebab sebelum kajian ini dikeluarkan, telah bermain dalam 2 minggu tempoh berkempen ni, dikatakan Perikatan Nasional mendahului Barisan Nasional. Jadi saya agak terkejut bila tengok kepada kajian Ilham ni, menunjukkan bahawa sekarang ni Barisan Nasional melebihi sokongannya daripada Perikatan Nasional. Jadi kalau tanya dari segi soalan tadi, Tuan Basir tadi tentang kebolehpercayaan kepada kajian ini, kena tengoklah kepada siapa yang buat kajian tu. Dan kalau melihat kepada Ilham ni, saya lihat mereka punya track record yang baik. Dan saya lihat kemungkinan dari segi akhir ataupun end result tu, dia takkan lari banyak. Dia akan macam jadi macam Melaka dan Johor baru ini jugalah. Dan saya lihat begitulah, sama macam pandangan yang diberikan oleh doktor tadi. Dari segi strukturnya begitu, PH, BN dan PN. Pada pandangan saya, untuk 100 kerusi PH akan banyak kajian yang menunjukkan bahawa PH akan dapat 100 kerusi ataupun mendahului sokongan di kalangan rakyat sekarang. Bagi saya itu possible dan tidak pelik kerana kita tahu Pakatan Harapan mendapat undi solid daripada pengundi bukan Melayu. Adapun pengundi Melayu sekarang ni dah terpecah kepada tiga. Okay. Jadi banyak bahagian parlimen yang mana PH mendapat kelebihan dari sudut perpecahan undi Melayu ni. Kerana bukan semua undi Melayu yang beralih daripada PH tu solid pergi kepada BN ataupun kepada PN. Jadi dia pecah dua. Saya merasakan bahawa undi Melayu terhadap PH tu memang berkurang. Tetapi disebabkan perginya undi Melayu tu berpecah kepada dua ataupun mungkin tiga, mungkin empat, akan menyebabkan penambahan undi terhadap parti lain BN dan PN itu tidak dapat mengatasi PH yang masih lagi tinggi. Jadi saya rasa dia sebenarnya bila saya dapat tahu yang PH mendahului, masa tu saya agak pelik sikit. Why kan? Sebab kita tengok sebenarnya pola pengundi Melayu mula menjauhkan diri daripada PH. Tapi bila kita teliti balik, benda tu tidak mustahil sebenarnya. Semalam saya bertemu dengan Datuk Seri Azmin di Gombak. Beliau memberitahu saya bahawa sokongan pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional ialah sekitar 60%, lebih tinggi dari sokongan Melayu pada Barisan Nasional. Adakah ini satu fakta yang boleh kita setujui? Bagi saya itu juga boleh jadi. Okay, sebenarnya macam ni pengundi Melayu ni saya tengok dia setiap parti yang besar, anda kata kita ambil 3 parti PH, PN dan juga BN. Setiap parti ni dia ada base pengundi Melayu yang memang akan kekal menyokong mereka walau macam mana sekalipun. Jadi sekarang ni yang menjadi penentu undi Melayu ni adalah undi Melayu yang berada di atas pagar. Okay. Pada PRU yang lepas, kebanyakan undi Melayu yang di atas pagar ni pergi kepada PH kerana mereka bersatu hati dengan adanya Tun dekat dalam PH. Kan, mereka merasakan bahawa PH ni menjadi satu komposisi parti yang lengkap. Okay. Jadi undi swing kepada PH menyebabkan PH dapat mengalahkan BN. Adapun kini dengan keadaan yang sekarang, bila sentimen Melayu, sentimen Islam tu dimainkan, jadi pengundi-pengundi yang atas pagar ni, yang di kalangan orang Melayu ni, saya rasa pola pengundian mereka pun akan berubah. Dan kalau kita nak bandingkan antara 3 parti, PH, PN dan juga BN, image PN itu lebih kelihatan bersih lah bagi pengundi yang atas pagar untuk mereka beralih. Compare kepada PH, yang mana PH ni sering dimomokkan
dengan tunduk kepada DAP lah apa Okey, semua. sebentar. Azrul, saya nak mencelah, minta pandangan Dr. Ramalan. Dr. Ramalan setuju tak bahawa sokongan pengundi Melayu lebih kepada Perikatan Nasional dan bukan BN? Kalau tanya saya, pandangan Datuk Seri Azminandi itu agak overestimated lah. Kalau sampai 60% Melayu sokong PN tu saya rasa tu dah tak ada asas lah sebenarnya kan. Sebab apa? Sebab saya masih yakin undi Melayu ni pada akhirnya akan datang balik kepada UMNO PN. Sebab orang Melayu ni pada akhirnya dia akan melihat bahawa UMNO itu adalah tunggak kekuatan, tunggak politik orang Melayu. Walaupun sekarang macam-macam kita tengok last minute je. Kita tengok last minute. Sebab apa? Sebab yang aktif di media sosial ni sebenarnya saya tengok ini adalah pengundi-pengundi di kawasan bandar. Dan juga the most pun kawasan pinggir bandar. Tapi kalau kawasan yang di luar bandar tu yang tak aktif dengan media sosial ni, ini fixed deposit UMNO BN ni sebenarnya. Bukan mudah. Jadi kalau macam contohnya macam PN ataupun PH, kalau dia nak tarik undi Melayu ni, undi Melayu yang golongan muda. Golongan-golongan muda Melayu yang pertengahan. Bukan yang B40 ke bawah tu. Sebab itu kalau B40 ke bawah tu saya anggap sebagai fixed deposit UMNO BN. Kalau tanya saya kurang setujulah dengan pandangan Datuk Seri Azmin tu, agak overestimated. Azmi, Ahad lalu saya bertemu dengan Rafizi di kawasan Dinyalah di Pandan. Rafizi Ramli mengatakan melalui kajian undi Melayu terhadap Barisan Nasional telah merundum sampai di bawah 30% sekarang ini. Lebih buruk daripada keadaan waktu PRU 14 dahulu. Dia Pakatan Harapan dia memang suka bila benda tu berlaku pun. Sebab dia sebab Barisan Nasional dengan Perikatan, mereka punya stakeholder memang dia orang tak nafikan memang Melayu. Kan? Dan Perikatan Nasional pun kita lihat calon-calon mereka yang mereka utarakan pun memang ramai orang Melayu. Dan cuma bukan selain daripada BN dan PN, malah apabila macam Pejuang pun, apabila mereka juga mempertaruhkan Melayu sebagai calon mereka ada lebih 113 kursi tak salah saya kan. Jadi memang Rafizi ni dia bercakap berdasarkan kepada fakta bahawa memang stakeholder BN dan juga Perikatan memang mereka memang mengharapkan sangat-sangat kepada sokongan bukan Melayu. Sokongan Melayu, minta maaf saya. Jadi saya boleh bersetuju apabila Rafizi kata nampak seolah-olah sokongan daripada Barisan Nasional dari segi orang Melayu ni pergi kepada Perikatan boleh memang nampak ada asasnya kerana berbeza dengan apa yang berlaku pada PRU 14. Pada PRU 14 walaupun seolah-olahnya PAS ni nampak sendirian dan Barisan Nasional nampak seolahnya satu lawan satu dengan PH, tapi ketika itu orang nampak sebenarnya BN dan PAS ni macam dalam satu payung. Jadi dan saya sebenarnya amat mengagumi pengundi PAS kerana mereka mempunyai pengundi yang sukar untuk berubah. Dia memang dah kalau contoh macam kalau banyak dia tak akan lari banyak dari segi dia punya pengundi. Jadi apabila berlakunya kekhilafan dan juga keretakan hubungan di antara bermula daripada Muafakat Nasional tu, apabila PAS telah sebelum ini PAS dia dua-dua, dia Muafakat Nasional dia boleh, dia Perikatan Nasional boleh. Dia dua-dua dia pegang. Dia bagi dia tak kisah. Asal dengan dia punya motor dia nak selamatkan Islam, nak selamatkan Melayu dan sebagainya. Tetapi bila nak menghampiri penamaan calon, apabila parlimen dibubarkan, PAS telah mengambil pendirian yang terus tegas dengan cut the relationship tu. Maksudnya telah menceraikan tak tahulah talak satu ke talak dua ke kepada Barisan Nasional ni. Dan sebelum ni macam tak clear. Jadi penyokong mungkin macam pening mana yang mungkin yang simpati kepada PAS dan sebagainya. Tapi apabila PAS secara terbuka declare bahawa mereka tidak akan bersama dengan Barisan Nasional, maka sebab itulah saya menyangkakan
pengundi daripada Barisan Nasional yang mungkin sebelum ni simpati kepada PAS kerana nampak PAS tu bersama dengan BN telah lari daripada Barisan Nasional kepada PAS. Jadi saya nampak apa yang dikatakan oleh Rafizi itu ada benarnya. Bagaimana pula tentang sokongan pengundi Melayu pada Pakatan Harapan sekarang ini tanpa Mahathir dan tanpa Muhyiddin? Ketika Mahyudin dan juga Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan, kita tak dapat nafikan Pak PH mendapat manfaat daripada undi protes daripada UMNO. Di mana mereka yang protes dengan apa yang berlaku dalam UMNO berpindah kepada PH kerana mengikut Mahathir dan juga Mahyudin. Tapi apabila sekarang ini Mahathir dan Mahyudin dua-dua pun telah membuat parti yang berbeza. Mahyudin dengan Bersatu Kekal dan Mahathir sekarang ini dengan bersama dengan Pejuang dan juga dengan GTA. Jadi benda itu menyebabkan adanya konflik di kalangan pengundi mereka sendiri yang pening dan juga berpecah. Dari segi mereka hendak setia kepada Mahathir ataupun mereka nak yang memang dia orang akan masih kekal bersama dengan Bersatu. Jadi dari segi PH, saya tak nampak kesan yang signifikan daripada perkara tersebut kerana pada pandangan saya dia kalau dari segi pengundi tegar yang kepada UMNO dan juga kepada PAS yang Melayu ni, dia pada saya dia lebih kepada orang yang golongan tua, golongan yang mungkin undi saluran 1, 2 dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahawa berdasarkan kepada statistik oleh SPR, pengundi yang paling ramai adalah daripada umur 20 sehinggalah umur 40. 20 sampai ke 30 lebih kurang 2 juta lebih, 30 sampai ke 40 pun 2 juta lebih. Tak silap saya lah. Dari segi angkanya itu, itu adalah yang paling besar. Dan kebanyakan mereka ini adalah pengundi yang baru. Dan berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan atau kajian oleh Ilham ni, dia masih kekal macam apa yang Rafizi jangkakan, iaitu 50% anak muda ni masih lagi belum membuat keputusan. Dan mereka masih 50-50. Jadi dalam PRU 15 ni keadaan agak ganjil sedikit. Ya, betul. Banyak kes lompat parti, banyak perubahan kan. Waktu saya bertemu Zafrul, Tengku Zafrul dan juga Rafizi dan juga Azmin, kelihatan pengundi itu mungkin agak bingung antara memilih parti atau memilih personality. Umpamanya Datuk Ramlan, Tengku Zafrul walaupun orang baru di Kuala Selangor kelihatan kuat. Walaupun Kuala Selangor tu benteng kuat PH. Ramai yang meramalkan orang akan mengundi Tengku Zafrul dan bukan PH berdasarkan personality Tengku Zafrul itu sendiri. So dilema antara personality dan parti ini boleh kita bincangkan. Ya, memang itu memang ketara sangat. Memang ketara, pengundi-pengundi Melayu terutamanya dia confused. Memang dia keliru. Sama ada nak memilih personality ataupun nak memilih parti. Sebab itu kalau dalam kempen-kempen saya pun saya lebih pergi kepada pilih parti bukan pilih personality, kan? Dan ini tak tahu sejauh mana kempen tu berhasil meyakinkan orang-orang Melayu untuk memilih parti bukannya memilih personality. Kan? Sebab kalau soal parti itu kita dah bercerita soal ideologi parti masing-masing, kan, itu dah wilayahnya berbeza. Sebab apa? Sebab kalau kita di bawah ideologi parti itu yang kita nak cerita salah guna kuasa lah, rasuah lah, ketirisan lah, segala macam, kan. Dan personality pula, ini memang lagi kacau lah sebenarnya kalau kita nak fokus pada personality ni, kan. Tapi personality seperti Tengku Zafrul dan KJ umpamanya membawa banyak faedah untuk UMNO sebab itu tak nafikan. Nak menang. Ya, memang kalau macam Tengku Zafrul sendiri, saya pun tak sangka bila dia turun ke gelanggang, dia mampu menarik minat para pengundi. Oh, hebat. Saya bersama dia hampir itu hari. betul. Dia memang hebat. Saya sendiri pun tak menjangkakan. Sebab apa? Sebab sebagai menteri contohnya dia agak kaku. Tapi bila dia turun berkempen, saya lihat ada perubahan besar di situ, kan. Dia boleh bercampur dengan masyarakat. Dia nampak mesra dengan rakyat. Saya pun nampak mesra dengan rakyat, betul. Saya tanya dia, Tengku ahli korporat, boleh berbual mesra dengan rakyat? Kata, okay, no problem.
Ya Nampak. betul, dia boleh blend dengan rakyat. Dia boleh blend dengan rakyat. Itu memang saya sendiri pun tak jangkakan. Jadi kalau kata ramai pengundi yang suka dengan Tengku Zafrul tu memang ketara sangatlah. Itu Keadaan yang ketara. serupa berlaku di Gombak sebenarnya waktu saya bertemu dengan Azmin. Azmin. Tapi semalam waktu saya bertemu dengan dia, dia rasa agak bimbang sebab dia sekarang bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, bukan lagi Pakatan Harapan. Di Gombak 30% saya rasa pengundi bukan Melayu. Dan pengundi Melayu sendiri pun agak confused nak pilih Azmin ke atau nak pilih parti. Bagaimana dilema ini? Bagi pandangan saya lah, saya rasa Azmin akan tewas. Kerana Azmin ni walaupun dia dalam PN, tapi watak dia bukan watak yang suci. Dia watak lompat. Dan tidak semua orang dalam PN semuanya menyukai watak lompat ni mewakili mereka. Hatta saya sendiri personally dengan isu-isu semasa PKP dulu, yang mana ada isu-isu yang katanya ada syarikat yang dibenarkan untuk jalan operasi, ada syarikat yang tertentu yang dibenarkan walaupun sebenarnya tak boleh. Saya sendiri menulis kat Facebook saya, kalau saya pengundi Gombak, saya akan pastikan dia kalah. Sebab benda-benda yang begitu sebenarnya, Azmin sebenarnya masuk ke dalam PN, dia tidak membawa satu nilai tambah bagi saya sebenarnya. Malah dia membawa liability. Satu masalah yang ada pada Bersatu ni adalah kekuatan dia, yang dia nampak kekuatan. Bagi saya sebenarnya adalah satu kelemahan sebenarnya. Bersatu ni dipenuhi oleh tokoh-tokoh, semua tokoh-tokoh yang lompat. Dia bila nama saja tokoh lompat, dia sudah ada satu tanggapan negatif orang. Kan? Baik sesiapa saja, walaupun dulu dalam parti lama dia seorang yang hebat, seorang yang orang yang hormat, tapi bila once dia dah lompat, kemudian dialah yang penyebabnya berlaku pertukaran kerajaan, negara jadi tak tentu. Dia dah membawa satu imej yang tak baik sebenarnya. Dan bagi saya lah, Azmin memang sangat suka untuk nak mempertahankan. Kerana tambah pula Selangor, Gombak memang menjadi pusat penyokong PH. Kan? Jadi jangkaan saya Azmin akan tewas. Tapi kalau Azmin tewas, maknanya ia akan melemahkan kedudukan Perikatan Nasional. Kalau pilihan raya itu dijalankan secara berasingan, kemudian dia kalah, kemudian ada pilihan raya yang lain, itu ya. Tapi disebabkan kita ni PRU, dia berjalan serentak. Bila dia kalah, bagi saya dia tidak memberi satu signifikan sangat kepada PN secara keseluruhan. Dan saya rasa PN sendiri pun sebenarnya tak highlightkan sangat Azmin ni sebagai poster boy. Kan lebih highlightkan kepada Wajadi, kemudiannya Muhyiddin. Jadi saya rasa Azmin ni satu watak yang mana kalau dia kalah sebenarnya tidak memberi kesan yang besar sangat kepada PN bagi saya. Azmin, bagaimana tentang Pakatan Harapan, terutama Amanah? Apakah peluang Amanah untuk menang? Saya kira ada ramalan 11 kerusi Amanah. Bolehkah itu dapat dilakukan? Dari segi kerusi amanah pun banyak kerusi-kerusi yang sebenarnya majoriti tinggi. Seperti Kota Raja, kan? Maksudnya Presiden masih bertanding di situ dan ini adalah antara kerusi yang kita jangka tidak akan ada masalah lah. Contoh macam kerusi-kerusi yang memang majoriti tinggi. Cuma yang mendapat kerisauan di pihak amanah ialah contohnya macam seperti disebutkan oleh doktor tadilah tentang Dr. Zul di Kuala Selangor, di mana dah berbunyi desas-desus bahawa berlaku perpindahan undi. Dan orang yang mengundi Dr. Zul pun ada yang dikatakan dah akan undi Tengku Zafrul. Dan yang kedua, kerisauan kita juga adalah kepada Khalid Samad di Titiwangsa. Di mana kita juga mendengar ada jugalah ura-ura yang menyatakan bahawa Datuk Jo mendapat kelebihan dari segi undi ataupun dari segi kempennya pun dikatakan nampak lebih berkesan. Tapi yang lain-lain tu saya nampak nampaknya boleh dikekalkan kerana kerusi yang amanah yang diberikan kepada memang sebelum ni adalah kerusi yang incumbent yang memang menang. Melainkan macam contoh Dr. Zul tadi, saya berpandangan mungkin dia jadi begitu sebab
Dr. Zul sendiri sebelum ini telah pun mengisytiharkan dia tidak lagi mau bertanding. Dan Tengku Zafrul telah mengambil kesempatan dan dia telah ketika banjir dan sebagainya, dan dia telah turun awal dan dia telah pun menunjukkan bahawa diri dia tu boleh macam Tuan Basir sebut down to earth dan boleh bersama dengan masyarakat walaupun dia dia baru turun. Tapi bila Datuk Zul diarahkan oleh Parti Amanah untuk mengekalkan pencalonannya di Kuala Selangor disebabkan Tengku Zafrul itu, saya rasa ia sedikit sebanyak menjejaskanlah dari segi momentum tu. Berbanding dengan Zafrul, dia momentum start pada awal. Banding dengan Datuk Zul, daripada awal dia memang dah declare dia tak nak bertanding. Jadi daripada situ, itu adalah antara sebab-sebab yang saya nampak dari segi kerusi amanah yang mungkin agak merisaukan lah. Dr. Ramalan, ada desas-desus tentang kebimbangan Barisan Nasional tentang kedudukan Datuk Seri Zahid yang dikatakan mungkin bimbang tewas di kawasan sendiri. Adakah kebimbangan itu membimbangkan juga UMNO dan Barisan Nasional? Kalau tanya saya, wow, kalau kata nak kata Datuk Zahid boleh kalah di Bagan Datuk tu agak hampir mustahil lah. Itu memang kubu kuat dia sebab keluarga dia pun besar di sana, almarhum bapa dia pun orang ternama di sana, orang kuat agama kan. Jadi kalau tanya saya memang sulit lah kan. Jadi kalau berbanding 4 orang presiden parti ni, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar, Tan Sri Muhyiddin dan juga Tun Mahathir, saya rasa yang paling selamat sekali adalah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berbanding dengan 3 calon lagi itu. Sebab kalau saya tengok 3 calon lagi itu 50-50. Sebab saya tahu, sebab saya orang Teluk Intan. Jadi Teluk Intan ni di sebelah Bagan Datuk. Jadi saya mahir sangat. Sebab saya di Teluk Intan dia pula, saya duduk di Kampung Selabat, Kampung Jawa. Dan Bagan Datuk ni majoritinya orang Jawa. Jadi saya faham sangat pola fikir orang Jawa ni. Pasal sama macam saya lah, senang ceritanya kan. Jadi kalau Datuk Zahid kata J to J tu Jawa, di Jawa, siap kan. Itu dia ada senjata sulit dia tu kan. So, tak mungkin itu akan terjadi. Tak mungkin itu akan terjadi lah. Tapi pada pandangan Datuk, berapakah realistically lah undi yang akan BN menang? Kalau saya sejak daripada awal, saya menjangkakan Barisan Nasional ni dia akan dapat sekurang-kurangnya 120 undi dan paling banyak pun dia boleh pergi sampai 130 undi saja. Itu saja. Itu ramalan awal, tapi sekarang bagaimana? Saya rasa tak jauh beza sebab saya baca jangkaan awal tu sebab saya melihat pada momentum di kemuncak. Ini yang sebenarnya kalau peringkat awalnya Barisan Nasional ni turun gelanggang sebenarnya agak 50-50 juga. Kan? Tapi momentum kempen tu pada akhir-akhir ni dia boleh menepati jangkaan awal saya tu 120 kursi dan maksimum 130 kursi. So Datuk yakin yang Barisan Nasional boleh menang dan membentuk kerajaan sendiri tanpa bergabung dengan tanpa bergabung dengan sesiapa. Cuma kalau tanya saya, selepas PRU 15 ni saya nak melihat ada unity government yang dipimpin oleh UMNO Barisan. Sebab bagi saya, kita ni sedang berada dalam satu keadaan yang luar biasa. Dan tahun depan ni dari segi ekonomi kita akan menghadapi suasana yang paling buruk. Jadi kita dah tak ada masa dah nak bergaduh-gaduh antara parti. Tak perlu dah ada yang blok kerajaan, ada yang blok pembangkang. Jadi itu sebab saya duk menyokong Datuk Seri Zahid ni. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Zahid ni dia ada keterbukaan. Dia boleh berbincang dengan sesiapa saja. Kalau ditakdirkan dia menang, Barisan Nasional menang. Jadi dia boleh berbincang dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan dan juga dengan GTA pun. Kalau GTA ada ahli-ahli parlimen yang menang. Sebab saya nak melihat Parlimen Malaysia ni macam Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Tak ada pembangkang. Sebab kita tak perlu bukan pembangkang. Cukuplah dah berpuluh-puluh tahun ni bergaduh. Kenapa tidak 5 tahun ke depan ni kita berdamai, kita fokus pada urusan ekonomi ni. Macam mana nak stabilkan negara dan nak makmurkan rakyat. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita perlu meyakinkan masyarakat pelabur daripada luar supaya datang melabur. Macam hari ni
masyarakat pelabur ni yang berpangkalan di Singapura terutamanya, mereka lebih memilih ke Indonesia ataupun ke Thailand berbanding kepada Malaysia. Jadi ini soalan besar dia. Kita bukannya sekadar nak menang untuk meyakini rakyat Malaysia, tapi yang paling penting itu meyakini masyarakat pelabur daripada luar. Sebab kalau pelabur tak datang melabur di Malaysia, macam mana ekonomi kita nak berkembang? Macam mana kita nak tambah peluang pekerjaan, peluang perniagaan kepada rakyat? Itu yang lebih penting. Sebab itu selalu saya sarankan, okeylah, tak kita sekarang ni bertandinglah. Tapi tolong lepas PRU ni tolong bertahu dalam parlimen, wujudkan satu kekuatan kan. Dan Datuk Zahid kalau dia menang kali ini kan pimpin BN, tolonglah berdaplang dada kan. Ajaklah semua rakan-rakan parti-parti lain tu duduk sekali lah kan. Dan kita wujudkan unity government. Okay, itu hasrat saya. Soalan cepu mas, Datuk. Yep. Kalau BN menang besar, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri? Yang kalau tanya peribadi saya, sebab setakat hari ni kalau di Malaysia ni yang promote nama Datuk Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri Malaysia ni saya seorang. Jadi orang lain tak berani kan. Saya seorang yang betul-betul yang nakkan dia jadi Perdana Menteri Malaysia. Kenapa Datuk? Walaupun ada masalah court case yang belum selesai lagi dengan Datuk Zahid, adakah reputasi dia beliau masih intact? Memang itu dimainkan oleh pihak-pihak yang kurang senang dengan Datuk Zahid, bukan saja di luar UMNO, malahan daripada dalam UMNO sendiri ya. Gerakan anti Zahid ni sebenarnya bermula dalam UMNO kan. Jadi pihak-pihak yang di luar UMNO ni cuma menumpang saja momentum tu kan. Sebab tu saya tampil daripada awal untuk menyokong Datuk Zahid, sebab bagi saya pertama kalau dari kes rasuah dia belum fakta lagi lah. Bagi saya masih satu persepsi, sebab apa, masih dalam perbicaraan dan separuh daripada kes dia pun dia dah menang. Jadi maknanya dah ada presiden untuk dia menang kan. Bukan soal nak kena salah guna kuasa ke nak kena campur aduk dalam sistem kehakiman pun, separuh perjuangan dia dah menang dah, tinggal lagi separuh. Jadi itu satu ya, yang pertama. Maksudnya dari segi tuduhan rasuah tu saya boleh anggap persepsi lagi, belum jadi fakta. Yang keduanya, antara pemimpin-pemimpin di Malaysia ni lah yang betul-betul berani, tegas dan tahan lasak, terutamanya yang mampu berhadapan dengan Tun M, adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab sejarah beliau ni dengan Tun M ni panjang, daripada masa zaman beliau Ketua Pemuda lagi. Beliau tu pernah kena ISSA di zaman Tun Mahathir. Jadi memang ada sesuatu yang personal ni antara Datuk Seri Ahmad Zahid dengan Tun M. Okey, sekarang kita Datuk, sekarang kita nak bayangkan satu senario, sebab awal minggu ini PAS tiba-tiba mengumumkan PAS bersedia untuk membantu Barisan Nasional membentuk kerajaan baru sekiranya Barisan Nasional memerlukan sokongan PAS. Itu jadi satu kontroversi besar sebenarnya, dan saya tanyakan dengan Azmin, dia menafikan hal ini dan kemudian PAS menarik balik pula kenyataan itu. Bagi PAS umpamanya, saya nak tanya Azrul, bagaimana sebenarnya pendirian PAS ini? Adakah akan menyokong BN secara holistik, secara keseluruhannya, walaupun yang memimpin itu mungkin pemimpin yang mempunyai hubungan dengan kluster mahkamah, atau bagaimana? Azrul. Saya melihat apa yang dilontarkan oleh Datuk Taqiyuddin tu adalah lontaran personal dia, kerana selain dia, saya tak ada jumpa mana-mana kenyataan pemimpin utama lain dalam PAS yang menyebut kaitan dengan PAS sedia bergabung dengan BN. Saya menyoroti apa yang dikatakan, yang di-highlightkan oleh media berkaitan dengan kenyataan dia tu. Dia sekadar menyebut kemungkinan-kemungkinan yang ada. Okey, jadi bagi saya lah, kalau PAS ingin bergabung dengan BN dan PAS lebih memilih BN daripada PN, PAS dah boleh melakukan dia lebih awal di Melaka, di Johor. PAS dah boleh buat benda tu, yang mana BN memang menjanjikan kerusi yang selamat untuk PAS menang. Okey, jadi kalau PAS ingin bergabung dengan BN, PAS dah boleh melakukan benda tu lebih awal lagi. Okey, jadi bagi saya PAS dia membuat keputusan politik selepas ni adalah secara kolektif bersama dengan rakan-rakan dalam PN. Dan andai kata jika perlu pun PN bergabung ataupun bekerjasama dengan BN seperti sebelum ini,
syarat utama dia saya rasa masih lagi tidak berubah, iaitu yang lead mestilah di kalangan yang bersih, yang masih lagi maksudnya tak ada kes-kes mahkamah yang masih lagi sedang dalam perbicaraan. Dan jika itu berlaku, saya rasa dia kembali balik macam yang keadaan kerajaan sebelum ni lah, sebelum yang dibubarkan lah. Cuma sama ada PM tu daripada PM atau BN, kembali balik siapa yang memiliki kerusi paling banyak. Ramai penganalisis politik berpendapat bahawa tidak akan ada satu parti yang boleh menang simple majority. Dan kemungkinan besar parti majority atau parti yang besar memerlukan semacam gabungan dengan parti-parti kecil. Azmi, bagi Pakatan Harapan, kalau umpamanya lah menang 100 kerusi dan memerlukan berapa lagi? 13 kerusi lagi. 12 kerusi lagi. 12 kerusi lagi ataupun lebih untuk membentuk kerajaan. Apakah siapakah yang mungkin menjadi gandingan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan? Setakat yang telah declare dalam ceramah-ceramah Pakatan Harapan, memang Pakatan Harapan dan sebagai contoh Rafizi sendiri pun mengatakan pilihan kepada PH adalah gabungan di Sabah dan Sarawak, dan beliau menyebut secara jelas JPS. Dan kalau contohlah kita mengambil contoh jika PH, sebab sebenarnya saya tidak meletakkan jangkaan tinggi dari segi PH menang, adakah macam doktor sebut BN akan pergi 130. Saya lebih realistik dan saya nampak PH masih mendahului tapi lebih kurang dalam 90 ke 100. Dan kalau dengan mengambil kira GPS katalah boleh membawa lagi 18 kerusi. Jadi saya nampak memang ada potensi lah untuk PH ni membentuk kerajaan bersama dengan gabungan Sabah Sarawak, termasuklah macam warisan yang mana sebelum ni pun tidak ada masalah dengan PH dari segi personal. Tapi untuk bersama dengan UMNO saya rasa agak susah. Memang mustahil dan menghampiri kepada mustahil lah. Sebabnya contoh macam ada watak-watak dalam PH sekarang ni, ada watak-watak yang memang amat tidak suka kepada UMNO. Macam Rafizi sebagai contoh, dia ni memang jadi fighter dengan Tun Mahathir dulu pun dia fight, walaupun Mahathir dah jadi Perdana Menteri, dan Rafizi sanggup back off daripada politik sebabnya dia tidak bersebulu dengan Tun Mahathir. Jadi bila daripada awal memang mereka dah katakan memang no to UMNO, maksudnya memang kalau berlakulah sebarang tawar-menawar selepas pada ini daripada UMNO kepada PH sekalipun, saya rasa watak-watak seperti Rafizi dia akan all out, akan menentang habis-habisan dan tidak akan sama sekali bersama dengan mereka ini. Datuk Ramalan. Ya, saya. Soalan yang serupa. Sekiranya Barisan Nasional memerlukan parti untuk bergabung, siapakah gandingan yang paling sesuai? Juga Sabah Sarawak? Memang maksud saya yang kata 120, 130 itu sebenarnya campur Sabah dengan Sarawak. Sebab parti-parti di Sabah dengan Sarawak ni sebenarnya mereka lebih mesra dengan UMNO BN. Sebab apa? Sebab UMNO BN ni sebenarnya lebih mesra dunia perniagaan. Itu kelebihan UMNO BN sebab dia ada sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang yang boleh menarik keyakinan para pelabur. Sebab itu parti-parti di Sabah ni memang baik BN, baik PH memang perlukan sokongan dari parti-parti di Sabah. Tapi kalau sekiranya memang tak ada pun kan, bagi saya kira UMNO Barisan ni sebenarnya dia boleh bekerjasama dengan siapa saja. Sebab UMNO BN ni sebenarnya dia lebih fokus, lebih utama kepada ekonomi. Sebab apa? Sebab ini memang dah keadaan rakyat sekarang ni memang ekonomi rakyat, ekonomi negara yang rosak. Jadi tak ada keutamaan lain dah untuk waktu ini selain daripada 5 tahun ni fokus pada ekonomi. Jadi tak ada masalah saya rasa bagi BN untuk bergabung dengan sesiapa saja. Walaupun dengan PH? Ya, walaupun dengan PH saya tak nampak lah pemimpin UMNO tu yang beria-ria sangat lah tentang PH tu, tidak juga. Saya tak nampak. Begitu juga. Jadi BN ni dia memang macam itu dari dulu kan. Dia bila attack orang dia tak pandai all out. Sebab itu BN tak boleh jadi pembangkang. Dia tak akan jadi pembangkang yang bagus. Sebab dia tak biasa. Tapi tak berapa lama dulu ada laungan kuat dari UMNO yang mengatakan
no Anwar, no DAP, maknanya no PH lah. Macam mana pula tu? Yang tu cuma ada segerombolan lah yang anti-anti dengan presiden je sebenarnya. Bukannya mewakili UMNO keseluruhan pun. Itu dari segi political tactical je. Itu masalah dalaman UMNO sebenarnya kan. Tapi pendirian presiden sendiri berbeza. Sebab apa? Sebab kita tahu presiden kita tegas bila dia berani gugurkan kluster menteri daripada bertanding kembali. Itu sebenarnya keputusan yang cukup besar, keputusan yang cukup hebat, dan itu menunjukkan ketegasan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional. Tapi mungkin gabungan yang paling sesuai untuk BN ialah dengan Perikatan Nasional lah, sebab sudah ada track record kan. Dan PAS juga sering melaungkan slogan penyatuan ummah dan masyarakat Melayu umpamanya. Azrul, saya rasa kalau untuk PN untuk bergabung, saya rasa BN dan GPS, parti-parti Sabah dan Sarawak, macam yang saya sebut tadi, akan kembali balik kepada seperti sebelum ini. Okay, sebabnya ada kata kalau mana-mana parti tidak mendapat jumlah 112, saya rasa yang lebih possible untuk form kerajaan adalah gandingan antara BN, PN dan juga parti di Sabah dan Sarawak. Kerana parti di Sarawak GPS dengan PH ni dia masih lagi tak berapa ngam, sebab kita pun tahu GPS dengan DAP agak berlaga sejak sekian lama, kerana saya rasa saingan utama mereka di Sarawak tu adalah PH dan juga DAP itu sendiri. Jadi saya rasa kalau PH nak menang, dia kena dapatkan 112 dan ke atas. Kalau dia dapat bawah daripada itu, possibility untuk dia form kerajaan lebih rendah, kerana saya rasa GPS Sarawak dan juga Sabah, dia lebih selesa untuk bergabung dengan parti yang dah sedia sebelum ni. Diorang dah pernah bergabung dan pernah ada pengalaman, dan kelihatannya mereka selesa, iaitu BN, PN, Sabah, Sarawak. tapi sekiranya BN mengatakan okey kita gabung, tetapi Perdana Menteri kita ialah Datuk Seri Zahid Hamidi, adakah PN akan setuju bergabung? Saya rasa BN sendiri pun akan berkompromi, seperti mana yang berlaku semasa mereka menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Akhirnya kerana dikatakan semasa tu kem Zahid Hamidi memilih siapa nama tu? Allah selamat. Gua Musang siapa? Tengku Razali. Kuli untuk dicalonkan, tapi akhirnya mereka pun terpaksa berkompromi. Kerana mereka tahu mereka sendiri pun secara sendirian tak mampu untuk nak form. Jadi mereka mesti tunduk juga kepada tuntutan daripada pihak yang lain. Dan saya rasa kalau PH tak dapat jumlah 112, status kerajaan selepasnya adalah sama seperti yang sebelum ini, iaitu gabungan antara BN, PN, Sabah, Sarawak. Azmi setuju? Saya nampak bila mungkin ada panel yang tidak bersetuju lah, tapi apabila YB Taqiyuddin dia telah terlepas cakap untuk mengatakan sebab dia memetik pun Presiden PAS tu. Yalah. Dia meletakkan dia punya referen dia tu. Dia kata dia merujuk pada Presiden PAS. Jadi dia punya referen dia bukan dia kata ni pandangan saya, dia kata Presiden PAS ni mengatakan bahawa kalau lepas pilihan raya ni untuk pergi kepada BN tak ada masalah. Jadi saya nampak memang peluangnya nampak dari segi BN dan PN untuk bekerjasama tu nampak akan dia punya kecenderungan tu lebih besar berlaku, dan dia akan jadi status quo seperti mana yang berlaku pasca PRU 14. Jadi cumanya walaupun dia sebab kena faham, cuba bayangkan Mahyudin walaupun dia digulingkan, perkataan kasar yang digulingkan tapi dia masih boleh terima Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Saya memang kagum lah kan dia punya ketahanan mental Tan Sri Mahyudin ni, walaupun orang tolak dia Perdana Menteri tapi dia masih boleh menerima seperti itu. Jadi cuba bayangkan dalam keadaan dia dah jadi Perdana Menteri pun digulingkan dia boleh terima Barisan Nasional, apatah lagi kalau dalam keadaan Perdana Menteri siapa pun belum ditentukan.
Dan kalaulah UMNO pun nak meletakkan Zahid pun, saya rasa Mahyudin dia tak ada masalah. Dan PAS ni pula kelebihannya ialah apa saja yang diputuskan oleh pihak tertinggi memang dia semua akan ikut. Dia kecuali lah beberapa kes macam Wabi Khairuddin Takiri apa semua, itu special case yang jarang berlaku dan memang dah berlaku pecat terus kan. Tapi yang lain-lain tu semuanya sami'na wa ata'na, memang dia akan ikut apa yang PAS putuskan. Apakah yang akan terjadi senario dan implikasi kerajaan yang status quo ni? Adakah mereka akan terus bertelingkar dan bergaduh sama sendiri? Potensi ke arah tu saya rasa agak lemah. Sebab apa? Sebab wajah BN dan PN ni sebenarnya selepas PRU nanti akan berubah. Ya, kalau sebelum ini kita nampak heavyweight tu dah tak tersenarai sebagai calon dah. Sebab heavyweight ni sebenarnya yang mencetuskan macam-macam isu dalam baik dalam Perikatan Nasional ataupun dalam UMNO tu sendiri. Jadi muka-muka lama ni sebenarnya dah tak tersenarai. Begitu juga dengan PN nanti. Saya kira ada beberapa heavyweight PN tu sendiri yang tak akan menang dalam PRU. Jadi nanti kalau sekiranya tertubuhnya balik Barisan Nasional bergabung balik dengan PN, so wajah tu dah tak sama. Okey, ini senario yang pertama. Dan sekiranya kalau senario yang kedua pula berlaku, kan? Kalau masih lagi orang-orang politik ni terus bertelingkar, sebab itu saya andaikan PRU 16 nanti akan wujud apa yang saya panggil sebagai non-partisan politik. Dengan sebab apa? Sebab generasi yang umur 20 tahun ke bawah ni 5 tahun lagi dah jadi 27 dan bertambah lagi. So golongan yang generasi smartphone ni tadi, dia ni tak ada inclination dengan parti-parti politik. Sebab dia orang ni golongan yang introvert. Dia bukannya golongan macam kita yang extrovert, nak kena jumpa kawan-kawan, jumpa kedai mamak lah segala macam. Dia tak perlu, dia memang tumpu di situ. Tambah bila berlaku pandemik, kita pula yang extrovert ni dipaksa untuk jadi introvert. Belajar bermain dengan gadget-gadget ni semua kan. Ni saya melihat potensi PRU 16 ni akan berubah wajahnya. Akan berubah landscape politiknya. Jadi terpulang pada ahli politik, kalau dia orang masih nak kekal berparti lagi sampai PRU 16, buatlah perangai elok-elok kan. Kalau tidak, cukup sampai di sini saja kan. Okey, terima kasih Dato' Dr. Ramalan, terima kasih Cik Noor Azmi, terima kasih Cik Azrul kerana sudi bersama kami berbincang tentang isu-isu yang akan menjejas PRU 15 ini. Sekian. Sekali lagi terima kasih atas bagi pihak Berita Harian Singapura.